Persilakan Perkhidmatan Berangan yang berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berhormat, yang dipertua, soalan saya nombor 20. Bismillahirrahmanirrahim. Senarai kes tangkapan yang dibuat berkaitan penagihan dan pengedaran dadah mengikut daerah dalam 10 tahun dari 1 Januari 2010 hingga 31 Ogos 2020 adalah seperti di lampiran A. Maksud bekalan dalam lampiran A ada pembahagian antara bekalan dadah dan iaitu bekalan dadah maksudnya adalah berkaitan dengan aktiviti pengedaran dadah, selalu merujuk kepada penagih untuk mendapat sumber dadah manakala permintaan dadah merujuk pada transaksi dadah yang terus berleluasa dalam pengedaran kerana adanya permintaan. Maklumat daripada Polis Diraja Malaysia Pulau Pinang menyatakan kes yang melibatkan taiko besar dan ejen pengedar adalah sebanyak 5 kes dalam masa 10 tahun. Bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya ADB 1952, pertuduhan melibatkan pengedaran dadah dan hukuman mati, terdapat 17 kes sejak 10 tahun dari Januari 2010 hingga 31 Ogos 2020. Seksyen 39A-2 untuk kes pemilikan dadah melibatkan hukuman penjara dan sebatan 10 kali ada 3,536 kes sejak 10 tahun dari 1 Januari hingga 31 Ogos 2020. Mengikut statistik yang saya dapat dalam dari AADK, Pulau Pinang merupakan nombor 7. Kalau diikut data 2019, 8,987 penyalahguna dan penagih dadah mengikut negeri. Kita nombor 7. Nombor 1 ialah Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan Pahang dan kita nombor 7. Kuala Lumpur nombor 14 yang last sekali. Kalau ikut di Pulau Pinang, daerah yang mempunyai dadah yang penagih dadah yang paling ramai ialah di daerah Barat Daya mungkin 12 dan juga di daerah seberang Perai Tengah mungkin 16, 19, 20 dan 21 dan di daerah seberang Perai Utara di mungkin 1 iaitu di Penaga. Penanti pun ada. Okay. In terms of gender, jantina 8,564 adalah lelaki, hanya 423 perempuan. Tetapi dia punya taiko-taiko besar adalah perempuan, di SVT sebagai contohnya. Melayu 5,748 orang. Yang paling in terms of umur, belia berumur 19 hingga 39 tahun 5,108 dan lebih pada 40 tahun 3,743, remaja 13 hingga 18 131. In terms of pendidikan, yang paling ramai ialah yang ada PMR ke bawah, PMR. Lepas tu yang tidak bersekolah 2,300, setakat PMR 3,000. Kategori pekerjaan yang paling ramai ialah kerja sambilan ataupun rencam dan iaitu 4,000 orang. In terms of keduanya ialah penganggur 1,668. So mereka penganggur, tak ada pekerjaan, so tak sure macam mana mereka dapat dadah tu. Anyway, ini ialah in terms of kawasan yang berisu tinggi. Okey. Soalan keduanya ialah, selain tangkapan Kerajaan Pulau Pinang pada 22 September 2020 di dalam Majlis Mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah
Negeri Pulau Pinang telah mengenakan satu sistem baru iaitu iRefer, sebuah inisiatif bersama AADK Pulau Pinang dan PAGIS Pulau Pinang yang membawakan sistem pemetaan profiling kawasan berisiko tinggi dadah dan penggunaan warna seperti pemetaan COVID-19 untuk menunjukkan warna merah hotspot, jingga, kuning, hijau secara live di kawasan dadah di negeri Pulau Pinang. Sistem iRefer menggunakan PAGIS Map browser yang dibangunkan oleh bahagian teknologi maklumat dan komunikasi AADK negeri Pulau Pinang. Saya nak mengucapkan syabas kepada tim AADK dan juga PAGIS. So dalam sistem iRefer boleh dapat pemetaan seperti ini. Secara live boleh nampak kat mana kawasan-kawasan hotspot dadah. Yang ini boleh digunakan oleh ahli ADUN, ahli parlimen dan pemimpin masyarakat. Maklumat yang boleh diakses melalui iRefer adalah kawasan penagihan dadah mengikut mukim, kawasan penempatan berisiko, jumlah unit keluarga, jumlah institusi pendidikan, analisa program pencegahan, perancangan operasi dan risikan, keluasan kawasan, jumlah populasi penduduk, jumlah statistik penyalahgunaan dadah dan OKP, dan laporan kes compliant dan tidak compliant serta anggaran penagih. Refer boleh diakses di laman PAGIS Map Browser dan lagi satu program yang telah dimulakan oleh AADK bersama dengan kerajaan negeri ialah program Rintis, melibatkan 15 agensi bawah 9 kementerian, dilaksanakan di 12 kawasan di seluruh negara, di mana agensi kerajaan bergerak bersama bukan berasingan. Terdapat 155 kawasan risiko tinggi dadah zon merah di seluruh negara. Bukit Mertajam di Pulau Pinang mempunyai 4 kawasan risiko tinggi dan kawasan Guak Perahu di Penanti adalah zon merah. Majlis Banterah Dadah pada September 2020 telah melihat laporan penilaian outcome program rintis pertama di Pulau Pinang yang telah dimulakan di Guak Perahu Penanti bersama ADUN Penanti, bermula dengan dialog permasalahan dadah sintetik kerana 75 daripada kes dadah adalah kes dadah sintetik yang telah bermula pada Ogos 2019. Program ini melibatkan pejabat ADUN, ahli parlimen, MPKK, Karya Masjid, JPWK, KRT, Persatuan Penduduk, skuad AADK, NGO setempat seperti Stop the Madness, Sahabat Belia, Majlis Belia Daerah dan sebagainya. Dianggarkan di belakang 20 ada 20 AKT ada 20 OKT kali 5 atau 5 orang belakang seorang OKT. Sekarang program Rintis Guak Perahu melibatkan 3 mukim, iaitu Mukim 19, 20, 21, iaitu Kampung Mengkuat Mak Sulung, Taman Guak Perahu, Kampung Padan Ibu hingga Kampung Tusadun. Berumur 25 ke atas, 60% adalah lelaki, 10% wanita. Bertujuan mengurangkan bilangan kes baru, mengurangkan bilangan kes berulang, mengurangkan kadar jenayah jalanan dan untuk melibatkan komuniti bangkit memerangi dadah. Laporannya ialah skor kesediaan komuniti untuk berubah di Kampung Guak Perahu, Taman Guak Perahu, Kampung Padan Ibu, Kampung Tusadun telah meningkat dari tahap 2 iaitu penafian kepada tahap 5 persediaan pada Jun 2020. Ada 9 tahap kesemuanya. 27 orang ataupun 38% kadar pedagih baru yang tidak pernah dikesan sebelum ini telah berjaya dikesan dengan kerjasama dengan pemimpin masyarakat setempat pada September 2019 hingga 10 Jun 2020. 8 sarang dadah telah dikenal pasti dan 5 telah berjaya dibersihkan. 21% peningkatan kes compliant telah hadir. 71% penagih dadah berjaya ditahan untuk menjalani rawatan dan pemulihan di institusi pemulihan dari September 2019 hingga Jun 2020. Yang berhormat. Okey. Dan ini jawapan yang khusus untuk yang selain jadi apa? ni jawapan Pulau Pinang. Ya, ini untuk Pulau Pinang
Ini program rintis yang pertama di Pulau Pinang. Di Cik. Malaysia ada 12 saja. Saya ringkaskan dan Okey. teruskan. Ringkasnya, dengan ini saya just bacakan apa yang disyorkan lah. Maknanya dari program rintis yang pertama ni, AADK dan Majlis Banteras Dadah telah mengesyorkan supaya program ini disebabkan oleh outcome yang bagus akan diperluaskan di kawasan-kawasan hotspot yang saya sebut tadi. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Penanti atas penjelasan panjang lebar. Saya ada soalan tambahan. Menurut satu artikel dalam BH Online pada 1 Januari 2020, pihak Polis Pulau Pinang telah berjaya merampas dadah bernilai 2.4 bilion ringgit. Ini menunjukkan kesungguhan kerajaan untuk menumpaskan aktiviti-aktiviti pengedaran dadah yang membahayakan. Soalan saya, apakah cadangan solusi daripada kerajaan negeri bersama-sama AADK dan jabatan-jabatan lain seperti Jabatan Kesihatan dalam menangani peningkatan jumlah penagih yang perlu dirawat di pusat-pusat pemulihan dan bukan dihukum sebagai pesalah jenayah? Terima kasih. Semasa mesyuarat Majlis Membanteras Dadah yang terkini, perkara ini telah dibincangkan seperti yang kita bincangkan bersama dengan penduduk dan pemimpin masyarakat. Masalah dia ialah masalah punca. Maknanya dadah ini adalah mengikut statistiknya, dadah ini adalah satu bisnes yang besar. Tangkapan yang latest baru ni ialah 54 juta di Pulau Pinang. Jadinya apa yang dibincangkan ialah masalah dengan dadah sintetik ni, ia dibuat daripada bahan-bahan biasa seperti pencuci tandas, ubat nyamuk, jadi dan juga ubat batuk. Jadi bila itu ada 40 saja bahan-bahan yang dimasukkan dalam akta dadah dan 200 lebih bahan yang digunakan ini belum dimasukkan sebab ia adalah dadah sintetik yang menghasilkan syabu ataupun IC, melibatkan bahan-bahan biasa. Jadi yang paling penting pihak polis mengatakan kita perlu ada pertukaran minda, sepertinya sebagai contoh orang Islam dididik dari kecil tidak boleh makan khinzir ataupun babi, dia tak akan mendekatinya. Dan orang Hindu yang beragama Hindu tidak akan makan daging lembu. Jadi ketua pengarah AADK yang turun bersama program rintis Guat Perahu ni kata polis kalau nak tengok kecukupan staf memang tak cukup. Maknanya perubahan tu perlu dilakukan, pendidikan tu mesti diterapkan dari awal lagi. Sementara undang-undang nak dibuat, ya, sebab sebagai contohnya purata pendapatan orang yang mengedar dadah ialah around paling rendah pun 5,000 sebulan. Jadi dan kalau lagi satu usaha yang dilakukan ialah AADK telah menambahkan peralatan di Makman supaya kes-kes ni apabila OKT ditangkap, mereka dapat keputusan Makman yang lebih cepat. Terima kasih. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih kepada penanti. Cuma saya melihat, saya tak nampak satu usaha ataupun peranan Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang betul-betul dalam kita nak mengatasi ataupun menyelesaikan isu dadah ni, kecuali PDRM dan ADK. Bukan kita nak selesaikan nak tangkap, bukan kerajaan negeri nak tangkap, tapi kita nak kerajaan negeri menyediakan satu kaedah untuk membantu menyelesaikan di peringkat permulaan penagihan. Setuju atau tidak penanti bila saya cadangkan supaya kita selesaikan isu dadah ni di peringkat sekolah satu? Maknanya kita kena pastikan
di sekolah. Di sekolah sekarang banyak penagih dadah. Setiap test dibuat, ujian dibuat, air kencing memang ada positif di dekat sekolah. Rekrut di sekolah telah dibuat oleh pengedar-pengedar dadah. Jadi kita bantu sekolah untuk selesaikan isu ni. Mungkin kita masukkan satu kesempatan pelajaran untuk sentuh tentang ni. Kedua, PYDC. Saya setuju atau tidak kalau PYDC masukkan satu slot untuk selesaikan isu dadah di peringkat belia-belia. Yang bro, sesi soalan tambahan. Semua saya nak, kalau boleh, setuju atau tidak soalan tambahan saya, supaya kerajaan negeri bersama-sama melalui agensi ataupun badan-badan yang ditubuhkan untuk membantu menyelesaikan isu dadah ini. Terima kasih. Setuju ataupun tidak? Sebab tu kerajaan negeri telah memulakan program rintis ini, sebab program rintis ini melibatkan 15 agensi supaya tidak ada, supaya agensi sama, sebab masalah ini melibatkan banyak bidang pendidikan dan so forth. Kami ada bincangkan berkenaan dengan program-program di sekolah. Saya juga kita juga cuba untuk hantar orang yang rotan rotan di penjara supaya budak-budak di sekolah dia akan merasa takut. Tetapi program tu tidak dapat dilakukan, dan juga banyak program-program yang dilakukan pihak sekolah akan beritahu budak-budak yang bermasalah ni supaya jangan datang program-program. Jadi mereka yang datang banyak budak-budak yang memang dah baik. Jadi tapi dengan program rintis ni yang melibatkan masyarakat, melibatkan ibu bapa, memang dalam mesyuarat yang terkini, Ketua Pengarah ADK pun bersama kami dengan polis mengatakan mereka yang kena tangkap patutnya dihantar ke pusat rawatan, jangan dihantar ke penjara. Memang usaha-usaha ini memang sedang dilakukan, dan dengan ini ada juga dari segi cadangan, iaitu diadakan rumah kolektif sebagai tempat selamat atau safe house kepada bekas-bekas penagih. Maknanya selepas dia pergi pusat rawatan, mereka ada satu tempat untuk mereka sama-sama bagi sokongan, sebab masalah yang besar juga adalah masalah stigma di mana mereka susah nak mendapat pekerjaan, dan berbagai-bagai usaha yang telah dibentang dalam mesyuarat itu dah ditunjukkan. Juga ramai yang penagih dadah ini agak kreatif, dan mereka telah membuat beberapa cadangan supaya kreativiti mereka tu dapat diasuh. Ada juga cadangan supaya tempat-tempat lumba haram yang jadi pengumpulan anak-anak muda ini, highway sebagai contohnya, highway BKE Kubang Semang tu, persimpangan Kubang Semang itu ditutup lampunya dari pukul 2 sampai pukul 5. Benda-benda macam ni lah yang difikirkan untuk mengurangkan gejala-gejala remaja-remaja berkumpul dan membuat aktiviti yang tidak sihat. Soalan tambahan? Boleh? Sudah.